بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbagi ini kita dapat bertemu dalam kesempatan dalam majlis ilmu. Itulah kuliah kita membahaskan berkenaan dengan topik Tazkiyatun Nafs, iaitu pembahasan berkenaan dengan 10 prinsip penyucian jiwa, Ashrul Qawaid fi Tazkiyatun Nafs, karangan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah. Baik, jadi ada berbaki satu lagi yang perbahasan kita, topik daripada prinsip yang pertama, Tauhid, yang sangat penting. Maknanya kita tak masuk lagi yang prinsip kedua hari ini, iaitulah yang kita sebut awal sebelum ini tentang syarat-syarat kalimah Tauhid. Yang mana sebelum ni kita dah lihat tentang kelebihan kalimah Tauhid yang terangkum di dalam penamaan yang datang dalam syariat, dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ada lebih 26 nama-nama kalimah Tauhid, yang mana nama-nama itu mengandungi makna yang menunjukkan fadilat, kelebihan. Dan kalau ianya digali lagi, kelebihan-kelebihan tersebut dipadankan lagi dengan nas ataupun dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah, maka itu akan lebih memberikan pemahaman kepada kita untuk memahami betapa pentingnya kalimah Tauhid dan betapa tingginya fadilat kalimah Tauhid, seperti mana Nabi SAW menyebutkan tentang cabang-cabang keimanan. Al-iman bid'un wa sab'un atau sittuna syu'bah, a'laha la ilaha illallah. A'laha kalimatut tauhid, a'laha la ilaha illallah. So, Nabi SAW bersabda, iman itu ada 60 atau 70 cabang lebih. A'laha, yang paling tinggi, adalah kalimah tauhid, la ilaha illallah. Baik, jadi apa sahaja usaha dan juga proses untuk mendapatkan pemahaman terhadap kalimah tauhid ini, kita boleh katakan adalah usaha untuk mencapai ketinggian yang tertinggi, seperti mana yang disebutkan oleh Syekh pada mukadimah kitab kita ini, iaitu jiwa yang mulia ini dia tidak akan reda melainkan sesuatu yang paling tinggi, perkara yang paling tinggi, maknanya kalimah tauhid. Maknanya kita tak mahu menghabiskan masa kita dengan perkara-perkara yang dani, perkara-perkara yang rendah, apatah lagi perkara-perkara yang hina, perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Sebab itu dalam doa kita, Nabi SAW ajarkan memohon, meminta doa, meminta ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan prinsip penyucian jiwa yang paling utama, yang hampir-hampir dalam kalangan umat Islam sendiri mengabaikan pemahaman atau proses untuk memahami kalimah ini. Maknanya hatta orang yang berbahas ataupun membahaskan tentang penyucian jiwa pun kadang-kadang terlepas pandang ataupun mengabaikan, ataupun yang kita dah bincang sebelum ini, menyelewengkan makna kalimah tauhid, wal'iyadzubillah. Itu lebih rugi, lebih rugi. Baik, jadi di hadapan kita ini ada 8 syarat-syarat kalimah tauhid, yang mana syarat kalimah tauhid ini
bila kita sebut kalimah tauhid itu, ianya bukan semata-mata kalimah yang dilafazkan dengan lisan kita. Kerana kalau kita nak sebut tentang kalimah tauhid ni, dia memang ringan untuk dilafazkan di lisan kita. La ilaha illallah, semua orang boleh sebut. Hatta kalau kita talkinkan la ilaha illallah ni kepada orang bukan Islam pun, dia boleh sebut dengan ringan, dengan mudah. Kan baru ni ada seorang parents ataupun seorang individu, rasanya bukan Islam kan, dia buat video anak dia baca surah Al-Fatihah. Jadi orang pakai, ramai-ramai netizen pun pakai doa lah, moga Allah Ta'ala bagi hidayah, petunjuk, ya. Tapi nak bagi tahu, boleh tak dia sebut la ilaha illallah? Boleh. Apa yang menghalang? Tidak menghalang lisannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maknanya di sini, kalimah tauhid itu ianya ringan, khifati lafziha, lafaznya itu ringan untuk diungkapkan melalui lisan. Tetapi makna yang terkandung pada kalimah tauhid itu untuk diamalkan, untuk dihayati, untuk dipraktikkan, itulah yang berat. Itulah yang menghalang orang-orang musyrikin pada zaman Nabi SAW menolak kalimah tauhid, menolak seruan Nabi kita Muhammad SAW, menolak seruan tauhid. Apabila Nabi SAW bersabda, mengajak, berdakwah kepada mereka, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah, nescaya kalian akan berjaya, beruntung. Tetapi apa yang berlaku? Orang musyrikin tidak mahu mengucap, tidak mahu menerima kalimah tauhid, kerana kandungannya itu ada syarat-syarat, ada tuntutan yang perlu dilaksanakan. Dan itulah yang berat, dan itulah yang kita katakan perkara yang perlu kita fahami. Syekh Abdul Rahman ibn Hasan At-Tamimi rahimahullah ta'ala, ini kita kena sebut dia punya nasab dia, At-Tamimi. Kerana orang ingat Bani Tamim ini di tanah Melayu. Bani Tamim ni memang dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Nabi SAW sebutkan tentang kelebihan mereka. Iaitulah ada tiga fadilat Bani Tamim yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Yang mana hadis tersebut, Abu Hurairah menyebutkan, salah satunya adalah apa? Salah satu kelebihan Bani Tamim ini adalah mereka adalah hum asyaddu ummati 'ala ad-dajjal. Mereka adalah umatku yang paling keras menentang Dajjal. Hum asyaddu ummati 'ala ad-dajjal. Itu ataslah lisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Asyaddu ummati 'ala ad-dajjal. Mereka adalah umatku yang paling keras menentang Dajjal. Maknanya di akhir zaman. Hadis yang penuh dalam Sahih Al-Bukhari, kitab Al-Itq, babu man malaka min al-arabi raqiqan. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, حدثنا زهير بن حرب, kata Imam Al-Bukhari, حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أزال أحب بني تميم. Ataupun dalam lafaz Abi Zur'ah, ما زلت أحب بني تميم منذ 3 سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم, سمعته يقول هم أشد أمتي على الدجال. قال وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا
وكانت سيبة أو سبية وكانت سبية منهم عند عائشة فقال أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. Maknanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku sentiasa menyintai Bani Tamim sejak ataupun semenjak tiga perkara yang aku sendiri mendengar daripada Rasulullah SAW bersabda tentang mereka. So Abu Hurairah kata, maziltu uhibbu Bani Tamim, aku sentiasa menyintai Bani Tamim kerana tiga perkara yang aku dengar daripada Rasulullah SAW. Sami'tuhu yaqul, aku mendengar Nabi SAW bersabda, pertama, hum asyaddu ummati 'ala Dajjal. Mereka Bani Tamim itu adalah kaum yang paling keras menentang Dajjal. Maknanya keberlangsungan mereka ini sehingga kiamat. Fadilat mereka itu sampai kiamat. Sampailah Dajjal keluar, mereka ini akan sentiasa ada. Dan mereka bukan semata-mata keturunan Bani Tamim, tetapi mereka adalah orang yang memperjuangkan akidah tauhid. Orang yang memperjuangkan akidah tauhid. Bukan mutlak Bani Tamim, bukan seluruh Bani Tamim tu melawan Dajjal. Faham kan? Kerana dalam sejarah Islam ada juga dalam kalangan Bani Tamim mereka yang mengikuti Nabi palsu. Ada juga. So itu apa kita kata fakta sejarah, memberikan kita pemahaman bukan seluruh Bani Tamim, tetapi sebahagian mereka. Baik, yang kedua kelebihan mereka, waja'at sadaqatuhum faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi sadaqatu qaumina. Pernah datang harta zakat mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadhihi sadaqatu qaumina, ini adalah sedekah, ini adalah harta zakat kaum kami. So Nabi kata kaum kami. Kata para ulama, kenapa Nabi kata kaum kami? Kerana mereka itu Bani Tamim adalah daripada usul Bani Ismail. Maknanya mereka daripada keturunan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Dan yang ketiga kelebihan mereka yang menjelaskan makna yang kedua, iaitulah kata Abu Hurairah, wa kanat sabiyatun minhum 'inda Aisyah. Salah seorang ataupun salah seorang tawanan hamba sahaya ada di sisi Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Maknanya Aisyah ada seorang tawanan daripada Bani Tamim. Kemudian Nabi SAW bersabda, maknanya hamba sahaya. Nabi kata dekat Aisyah, a'tiqiha fa innaha min waladi Ismail. Merdekakan dia kerana sesungguhnya dia daripada keturunan Ismail. Dia daripada Bani Tamim. So kat sini ada tiga kelebihan Bani Tamim. Yang pertama, mereka adalah umat Nabi yang paling keras menentang Dajjal. Maknanya keberadaan mereka itu sentiasa akan ada sejak zaman dalam kalangan mereka yang memperjuangkan kebenaran. Yang kedua, mereka Nabi SAW nisbahkan mereka itu kepada kami. Nabi kata qaumina, hadhihi sadaqatu qaumina, ini adalah sedekah kaum kami. So itu satu bentuk kita kata pujian, tazkiyah kaum kami. Sebagaimana kalau Nabi tak mengaku kaumku, laisa minna man tashabbaha atau man tashabbaha biqaumin falaysa minna. Barang siapa yang ataupun man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, ataupun laisa minna man man laqama al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Nabi tak mengaku umat atau Nabi mengaku bukan dalam kalangan kami orang yang menampak-nampak pipi atau mengoyak-ngoyakkan baju pakaian dan menyeru dengan seruan jahiliyah bagi orang yang kematian seseorang, maknanya meratap kan, meratap. So Nabi tak mengaku. Nabi kata bukan dalam kalangan kami. Man ghashana falaysa minna. Barang siapa yang menipu dalam kalangan kami, dia bukan dalam kalangan kami. Kan Nabi tak mengaku kan. Tapi bila Nabi SAW, maknanya lawan dia, bila Nabi kata ini kaum kami, maknanya itu satu bentuk tazkiyah, satu bentuk pujian. Yang ketiga kelebihan Bani Tamim adalah datang dalam hadis yang sama, hadis Abu Hurairah itu. Nabi kata hum
waladi bani hum wa min waladi Ismail. Mereka adalah daripada keturunan, anak keturunan Nabi Ismail. Anak keturunan Nabi Ismail. Jadi Bani Tamim ini, kalau kita tengok dalam di zaman sekarang ini, Bani Tamim ini kebanyakan mereka adalah berada di Arab Saudi, di Kuwait dan di negara-negara Arab yang lain lah. Ada maknanya daripada usul Bani Tamim ni. Dan ramai lah. Ada juga yang pernah macam contoh, ramai sangat Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin atau Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di dalam kalangan Bani Tamim. Kemudian yang kita sebut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, Bani Tamim sebenarnya. Yang orang duk tuduh Wahabi tu, beliau sebenarnya adalah Bani Tamim. Beliau adalah Bani Tamim. Kemudian Syekh Uthman Al-Khamis, Uthman bin Muhammad Al-Khamis di Kuwait, ulama Kuwait, itu juga daripada At-Tamimi, Bani Tamim. Kemudian dahulu ada di Malaysia ini di Mediu, reaktor Mediu dulu. Sebelum ni Syekh Muhammad bin Khalifah At-Tamimi, Bani Tamim. Kemudian beliau sekarang dah balik ke Saudi. Dulu dia di Mediu, Bani Tamim, dan ramai lagi. Cuma kita ni taklah nak kita kata bukanlah uslub kita nak berbangga-bangga dengan keturunan ini. Cuma bila Nabi dalam hadis datang fadilat keturunan Bani Tamim ni, kita kena sebutlah. Kita tak bolehlah kita senyapkan, kan? Bila sampai maknanya bila ada hadis yang sebut spesifik tentang kelebihan Bani Tamim, 3 tadi, antaranya yang paling penting, hum asyaddu ummati 'ala dajjal, mereka adalah kaum yang paling keras menentang Dajjal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena sebutlah. Kemudian bila orang tu, walaupun orang individu tu kita tak suka sekalipun, tapi kita tak bolehlah nak tuduh dia dengan tuduhan nasab yang dusta. Contoh, anda bagi contoh, ada golongan yang dia anti dengan terlampau benci Arab Saudi, terlampau benci Wahabi. Kemudian mereka menuduh, sampai berani menuduh nasab keturunan. Mereka kata Saudi ni keturunan Yahudi. Sebab memang anda pernah baca satu buku, satu buku ni dia tulis dekat situ, kononnya bukti menunjukkan keturunan Saudi ni adalah keturunan Yahudi, Khaybar. Jadi konon dibawa lah. Tapi sebenarnya tak betul. Salah, maknanya bersalahan dengan fakta. Saudi ni disebut Bani Saud. Bani Saud ni dia kalau kita teliti dia punya genealogi, nasab dia kembali kepada Bani Hanifah. So Bani Hanifah ni mereka tuduh pula Bani Hanifah ni, mereka kata Musailimah Al-Kadzdzab. Mereka kata Bani Hanifah, tengok Bani Saud, Musailimah Al-Kadzdzab. Musailimah Al-Kadzdzab tahu kan? Nabi palsu. Tengok ni keturunan Nabi palsu. Kita jawab, dalam kalangan Bani Hanifah juga ada orang yang baik yang Nabi puji. Antaranya adalah Raja Yamamah, Sumamah bin Al-Asad. Sumamah bin Al-Asad, Bani Hanifah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW pernah sebut tentang beliau. Dan Nabi SAW, para ulama sebutkan kelebihan beliau. Dan beliau antara dalam kalangan tokoh Bani Hanifah yang sabat, yang kekal dalam Islam ketika berlakunya gerakan ridah ataupun pemurtadan dalam kalangan bangsa Arab selepas kewafatan Nabi SAW pada zaman Khulafaur Rasyidin, khususnya pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sumamah bin Al-Asad, Bani Hanifah. So kita tak boleh kata Saudi ni, kita buat tuduhan, kata dia, sebab sebelum ni yang paling teruk sekali orang tuduh Saudi ni Yahudi. Dia kata keturunan ni keturunan Yahudi. Tengok kebencian tu menyebabkan seseorang itu tak berlaku adil. Dia terlampau benci, jadi dia sampai tuduh. Itu banyak tuduhan. Tapi sebenarnya Bani Saud, keturunan Arab Saudi tu,
Kita tolak tepilah tokoh-tokoh yang mungkin kita tak setuju dan sebagainya dan biasalah. Tetapi kita tak bolehlah berlaku zalim dengan kita. Kalau seorang individu dalam kalangan Bani Hanifah tu, Bani Sa'ud tu buat salah, tak boleh kita hukum semua. Sama kan? Sama macam keturunan mana-mana pun. Dalam Islam tak membenarkan kita untuk buat kezaliman kepada orang yang walaupun kita benci atau kita tak suka. Jadi itu yang kebanyakan yang anda pernah baca dalam salah satu buku ni, memang dia terus terang tulis. Kemudian diterima oleh orang ramai. Bani Sa'ud tu dia kata daripada Yahudi. Sedangkan Bani Sa'ud asalnya, kalau kita tengok dia punya genealogi dia, nasab dia memang sampai kepada Bani Hanifah. Bani Hanifah ni mereka di antara suku ataupun kaum ataupun kabilah Arab yang kuat, yang berpusat di Yamamah. Pada zaman Nabi SAW adanya tokoh seperti Sumamah al-Athan atau Sumamah bin al-Athan. Sumamah bin al-Athan di antara, dia ada cerita dia, panjang agak cerita dalam hadis, dan dia antara seorang sahabat Nabi yang mulia dan raja Yamamah ketika itu. Kemudian ada, memang tak nafikan, ada juga watak jahat dalam kalangan Bani Hanifah, Musailimah al-Kadzdzab. Nabi dah sebut sudah. Itu Saudi. Itu kita kata keturunan Saudi. Ini tapi Bani Tamim pula yang kita sebut tadi, contohnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala. Beliau dalam kalangan Bani Tamim. Dalam kalangan Bani Tamim. Kita sebut lagi Syekh Uthman Al-Khamis. Beliau juga At-Tamimi. Kemudian saya buat lagi Syekh Muhammad bin Khalifah At-Tamimi. Muhammad bin Khalifah At-Tamimi hafizahullah, masih hidup. Juga dalam kalangan Bani Tamim. Dan ramai lagi. Bukan. Itu tak pasti apa nasab dia yang maknanya yang usul nasab. Sebab kalau kita dah bincang yang furu' nasab ni, dia dah bercambah. Pecahan-pecahan yang bercambah. Tetapi ini sebenarnya kita nak bagi tahu betapa pentingnya ilmu nasab yang sahih. Kerana kita tengok hari ini kecelaruan. Bahkan kita tengok orang Melayu pun tak segan silu ada yang mengaku Bani Tamim, kan? Ataupun bukan Bani Tamim, dia nak mengaku terus Bani Ibrahim, maknanya sampai kepada Nabi Ibrahim terus, ataupun ialah yang keturah apa semua tu kan. Ataupun dia nak, tak tahu, kita pun tak tahu, ada yang pelik lagi, dia sebut kebarangkalian Bani Melayu ini adalah termasuk dalam Bani Israel pula. Itu pun ada lagi yang pelik lah. Jadi ala kulli hal, perkara-perkara tersebut kita kata yang penting adalah kita menyikapi, kita melihat dan menilai dengan neraca syariat. Maknanya bukan kita ambil satu saja sudut, kemudian kita mengabaikan sudut-sudut yang lain. Baik, jadi itu kenaan dengan Bani Tamim. Jadi kita sebutkan perkataan siapa tadi, iaitu Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan At-Tamimi. Dalam kitab beliau Fathul Majid, Syarh Kitab Tauhid, beliau sebutkan amma nutqu biha. Beliau sebut tentang kalimah tauhid. Amma nutqu biha min ghairi ma'rifati bima'naha, min ghairi ma'rifatin bima'naha wala yaqinun wala amal bima taqtadihi min nafi syirki wa ikhlasi al-qawli wal amal, qawlu al-qalbi wal lisan wa amal al-qalbi wal jiwa' fa ghairu nafi'in bil ijma'. Kata Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan At-Tamimi rahimahullah ta'ala, adapun mengucapkan kalimah tauhid, amma nutqu biha min ghairi ma'rifatin bima'naha, tanpa memahami maknanya, tanpa keyakinan, tanpa ada rasa yakin dengan maknanya, tanpa beramal dengan tuntutannya, iaitu min nafi syirki, dengan menafikan kesyirikan, mengikhlaskan perkataan dan amalan, perkataan hati, perkataan lisan, amalan hati dan juga amalan anggota badan, maka itu kata Syekh fa ghairu nafi', tidak bermanfaat, tidak boleh memberi manfaat bil ijma', dengan ijma'.
dengan ijma', dengan kesepakatan. Maknanya mengucap kalimah tauhid semata-mata tanpa memahami maknanya, mengetahui rukun dan syarat-syaratnya, mengamalkan tuntutan-tuntutannya, tidak bermanfaat, tidak boleh memberi manfaat kepada penuturnya dengan ijma'. So jadi kita katakan, kalau ada mana-mana orang, mana-mana individu yang ucapkan kalimah tauhid la ilaha illallah 1000 kali pun tanpa dia faham makna, tanpa dia faham tuntutan-tuntutan dan mengamalkan tuntutan-tuntutan, tidak boleh menyelamatkan dia, tidak boleh memberi manfaat kepada dia. Nampak kalimah tauhid? Adna syai', paling minimum yang dia boleh dapat manfaat, dia terselamat di dunia ini daripada hukuman yang dikenakan kepada orang-orang yang murtad ataupun orang-orang yang kita kata yang berpaling daripada agama Islam, ataupun dia terselamat, kita kata dia darahnya, harta bendanya dan nyawanya kerana dia mengucapkan kalimah tauhid. Itu yang paling minimum. Ya, ada manfaat tetapi paling minimum kalau dia ucapkan la ilaha illallah. Contoh, orang yang masuk Islam, dia ucap la ilaha illallah, dia masuk Islam, betul tak? Okey, masuk, itu yang paling minimum. Baik, apa yang dia dapat? Dia dapat masuk Islam. Di dunia dia akan dapat apa? Kelebihan-kelebihan yang ada bagi umat Islam. Apa sahaja maknanya keistimewaan yang diperoleh oleh umat Islam, maka dia dapat hak-hak seorang Muslim itu, dia dapat. Itu yang paling minimum. Tapi kita tak mau yang minimum tu. Kita tak mau, okey, sekadar ucap masuk Islam. Dan dah banyak dah kes yang mana dia ucap tetapi kemudian dia tak amalkan. Kemudian dia pergi mahkamah, dia kata saya non-practicing. Non-practicing, dan last sekali non-practicing. Jadi itu sampailah istilah non-practicing tu menjadi macam syiar pula bagi golongan-golongan yang murtad ataupun golongan-golongan yang nak isytiharkan diri mereka murtad atau nak berpaling daripada agama Islam, wal'iyadzubillah, sehingga dijadikan sebagai satu syiar, macam satu simbol ataupun satu slogan, unpracticing Muslim. Saya Muslim tapi unpracticing. Itu kita kata, apa maksud dia? Kalau kamu tak amalkan Islam, maknanya bahasa mudah, you not Muslim. Betul tak? Unpracticing Muslim maknanya bukan Islam, non-Muslim. So tanpa syak. Sama juga macam orang gunakan istilah ex-Muslim. Wal'iyadzubillah. Geng etis Melayu, memang dia orang dulu ada Republic Etis. Dulu asatizah kita pernah bongkar isu ni. Tetapi mereka tahu sentimen ataupun sensitivity umat Islam di Malaysia ni memang kuat. Itu kekuatan yang kita ada. Mereka tak berani. Akhir sekali mereka bubarkan. Tapi kita kata mereka masuk melalui medium apa, kita tahu lah. Tak tahu sekarang ni. Tapi banyaklah. Tapi dulu sebenarnya tahun 2016 atau 2017 tu masih ada, masih aktif. Maknanya Etis Republic. Cuma sekarang ni mungkin mereka bergerak secara rasmi dan sebagainya. Tapi adalah ex, selalu panggil ex-Muslim. Dia akan dakwa diri mereka ex-Muslim. Dan itu bukan kata di Malaysia saja, di seluruh dunia ada. Kadang-kadang mereka ni memang banyak faktor, dan mereka memang tak dapat support yang ini, tapi mereka dapat support daripada orang-orang yang ke Islam ataupun orang yang membenci Islam. Mungkin tak ramai, tapi mereka menggunakan propaganda yang ada di media sosial. Mereka akan, kita pun tak tahu, mungkin mereka buat kita kata fake account dan sebagainya yang mereka cuba untuk mempengaruhi sebahagian umat Islam. Wallahu musta'an. Itu antara perkara yang kita perlu faham. Jadi tidak bermanfaat kalimah tauhid itu kalau tidak difahami dan tidak diamalkan tuntutan-tuntutan. Baik. Kemudian, jadi kalau kita lihat balik syarat-syarat kalimah tauhid ini, syarat-syarat kalimah tauhid ini, siapakah dalam kalangan ulama yang terawal yang menyebutkan, kalau kita tengok riwayat-riwayat sangat banyak, antaranya
riwayat daripada Wahab ibn Munabbih rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in, yang mana beliau pernah ditanya tentang kalimah tauhid. Bukankah kalimah tauhid ini adalah kalimah yang kunci syurga? Kunci syurga. Kemudian kata Wahab ibn Munabbih rahimahullah, ya, tetapi setiap kunci itu perlukan kepada gigi, asnan. Maknanya, dan makna gigi-gigi itu adalah syarat-syarat kalimah tauhid. Itu diumpamakan oleh Wahab ibn Munabbih rahimahullah ta'ala. Begitu juga riwayat daripada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ketika Al-Hasan Al-Basri melihat Al-Farazdaq. Al-Farazdaq ni seorang penyair Arab yang masyhur dalam kalangan tabi'in, iaitu nama penuh beliau Abu Firas Hammam ibn Ghalib ibn Sa'sa'ah Al-Mujashi'i Al-Tamimi Al-Basri. Al-Farazdaq, dia juga Bani Tamim. Wafat dalam tahun 110 Hijrah. Ini penyair Arab yang masyhur, dan syair-syair beliau ni memang dipuji oleh even sahabat-sahabat Nabi, memuji, dan juga tabi'in dan seangkatan dengannya. Jadi beliau hidup dalam lahir dalam zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia lahir dalam lebih kurang 20 Hijrah, macam tu, 20 Hijrah, tahun 20 Hijrah. Kemudian wafat dalam 110 Hijrah. Al-Farazdaq. Baik, Al-Farazdaq ni satu hari beliau dia menanam isterinya, ketika dia menguruskan jenazah isterinya. Kemudian Al-Hasan Al-Basri bertemu dengan dia. Al-Hasan Al-Basri kata, "Madza a'dadta li hadzal yawm?" Apakah persediaan kau untuk hari ini? Maknanya ini hari kematian isterimu. Maknanya apa pula persediaan kamu untuk hari ini? Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Maka kata Al-Farazdaq, "Syahadatu an la ilaha illallah mundu 70 sanah." Maknanya aku bersiap dengan persaksian aku akan kalimah tauhid la ilaha illallah ini semenjak 70 tahun. Sebenarnya dia dah 70 tahun itu ataupun lebih ketika itu. Kemudian kata Al-Hasan Al-Basri, "Ni'mal uddah." Sebaik-baik persediaan, sebaik-baik kelengkapan atau persediaan. Fa inna la ilaha illallah, fa inna li la ilaha illallah syurutan, kata Al-Hasan Al-Basri, kerana sesungguhnya la ilaha illallah itu ada syarat-syaratnya. Itu kata Al-Hasan Al-Basri. Maknanya syarat-syarat kalimah tauhid ini memang sudah difahami oleh golongan tabi'in, dan mereka dapat daripada sahabat Nabi. Cuma memanglah kalau kita cari hadis, kita takkan jumpa lah hadis Nabi SAW kata dengan secara langsung syarat la ilaha illallah ada 7, ada 8. Pertama sekian. Memanglah tak ada. Tetapi ianya diperolehi atau didapatkan melalui proses tatabu' al-istiqa'. Al-istiqa' sebelum ni kita dah sebutkan, maknanya mereka dalam kalangan ulama, dalam kalangan salaf, mereka meneliti seluruh nas Al-Quran dan juga hadis, dan mereka keluarkan intipati, pemahaman, dan mereka dapat syarat kalimah tauhid. Sebab kita selalu dengar ada orang yang lawyer buruk lah, dia kata dia akan main kita, dia lawyer buruk. Kadang-kadang kita tahulah golongan-golongan macam ni, kadang-kadang mereka ni kita tak perlu layan pun. Mereka akan kata, mana dalil? Dia macam ni. Dia tahu kita memang dalam kalangan ahli sunnah ni memang dah terbiasa dengan dalil. Jadi dia nak mock kita. Dia macam nak dia nak senda kita. Nak apa kita kata istihza', nak bersenda gurau, dan dia nak mempelekehkan kita dengan kata, mana dalil? Tak ada pun dalam Quran hadis. Mana ada dalam hadis, tak ada sebut satu-satu. Macam mereka katakan taksim tauhid 3 itu tidak ada dalam Quran dan hadis. Sama juga. Itu kata lawyer buruk. Kita tak perlu layan pun, kerana dia tak faham. Maknanya dia yang tak baca betul-betul dan tak teliti kan apa makna yang terkandung dalam Quran dan Sunnah itu. Kemudian dia cuba untuk maknanya kita mendakwa kononnya ni tak ada dalil. Dia pun ni kata mereka asyik minta dalil
tapi sekarang mereka tak ada dalil. Contoh kononnya mereka itu antara perkara yang selalulah bila kita berhadapan dengan orang-orang macam ni, dia akan kadang-kadang ada dua orang lah, ada dua jenis orang. Kadang-kadang dia memang minta dalil tu kerana dia nak tahu. Kerana dia nak tahu kan, memang dia nak dia memang dididik untuk okey, apa bukti dia kan, apa sumber dia, apa dalil dia. Kita apa tak nak fine, kita boleh explain. Tapi ada satu golongan lagi ni, dia sengaja dia sengaja, dia dah tahu dia benda tu, dia dah tahu ada dalilnya, cuma dia sengaja mempersoalkan dalam bentuk untuk kita kata merendah-rendahkan atau untuk menghina dan seangkatan dengan wallahul musta'an. Baik, jadi itu riwayat daripada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala yang menegur ataupun mengiyakan apa perkataan atau ungkapan Al-Farazdaq ketika menguruskan jenazah isterinya, iaitu ditanya tentang apakah persediaan kamu untuk hari ini, kalau kamu mati pula macam mana. Maka kata Al-Farazdaq, aku bersedia dengan kalimah la ilaha illallah, syahadah la ilaha illallah semenjak 70 tahun, maknanya dalam seluruh maknanya usiaku. Jadi alhamdulillah kalau kita hari ini, maknanya tak kira lah usia kita berapa sekalipun, maknanya kita diberikan nikmat tauhid. Maknanya itulah fokus dan persediaan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Baik. Kemudian di dalam satu riwayat yang lain disebutkan oleh sama juga riwayat Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, dikatakan kepada Al-Hasan Al-Basri, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ada beberapa orang, ada murid Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, tabi'in yang mulia, mereka tanya Al-Hasan Al-Basri, sesiapa yang mengucapkan la ilaha illallah, adakah dia masuk syurga? Jadi difaham daripada hadis kan, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Itu hadis Nabi SAW yang sahih. Nabi kata bahawa siapa yang ucapkan la ilaha illallah masuk syurga. Jadi ada orang dia tanya dekat Al-Hasan Al-Basri, adakah man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, adakah siapa sahaja yang ucapkan la ilaha illallah masuk syurga? Qala, kata Al-Hasan Al-Basri, man qala la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa faradaha dakhala al-jannah. Kata Al-Hasan Al-Basri, barang siapa yang ucapkan la ilaha illallah dan dia melaksanakan haknya, hak kalimah tauhid, dan kefarduan, ini tuntutan, kewajipan, termasuklah syarat-syarat yang kita nak bincang ini, dakhalal jannah, barulah dia masuk syurga. Itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Asbahani dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Baik, riwayat yang berikutnya yang kita sebutkan daripada Wahab ibn Munabbih rahimahullah ta'ala juga tentang syarat kalimah tauhid ini. Alaysa miftahul jannah la ilaha illallah. Ditanya kepada Wahab ibn Munabbih, bukankah la ilaha illallah ni kunci syurga? Kata Wahab ibn Munabbih rahimahullah ta'ala, bala, ya, bahkan ianya adalah kunci syurga. Ya, betul. Walakin laysa miftah illa lahu asnan. Akan tetapi tidak ada kunci melainkan ianya berhajatkan kepada gigi. Tidak ada kunci melainkan dia perlu ada gigi-gigi. Fa in jita bimiftahin lahu asnan futiha laka. Jika engkau bawakan kunci itu yang ada baginya gigi-gigi, maka akan dibuka kepadamu kunci atau pintu tersebut. Wa illa lam yuftah laka. Kalau tidak ada gigi-gigi tersebut, yakni syarat-syarat tersebut, maka tidak akan dibukakan pintu kepadamu. Kalau zaman sekarang kita mungkin kita kalau tunjuk contoh dekat anak kita kan, anak kita ni, kita akan tunjuk contoh kunci kita lah. Kunci ada gigi. Tapi kalau anak kita ni dia, ataupun orang zaman sekarang ni, dia maju sikit, dia tak pakai kunci ni lah, dia pakai access card ataupun thumbprint, tapi still dia perlukan password. Betul tak? Dia perlukan password. Maknanya dia tak, maksudnya dia still perlukan thumbprint, dia still perlukan kepada kita punya thumbprint. So dia ada, maknanya syarat-syarat dia juga sama juga, access card ke dan sebagainya, ada password. So dia still perlukan kepada something, yang mana nak buka satu pintu itu bukanlah kita kata semudah ada kunci saja kan. Apa sahaja kunci, jenis apa sekalipun, canggih macam mana sekalipun, dia still
perlu kepada something kita kata yang nak buka maknanya kunci tersebut apa. Dan itu dari sudut kita, kalau kita cerita ke anak kita lah, cucu kita ke anak saudara kita ke siapa ke kadang-kadang budak-budak kan dia advance sikit kan. Dia kata macam mana kalau kunci ni kan tak ada gigi, kita macam itulah kan. Baik, jadi riwayat Wahab bin Munabbih itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara riwayat, secara ta'liq dalam sahihnya dalam awal Kitabul Janaiz. Imam Al-Bukhari dia riwayatkan dengan mu'allaq. Mu'allaq ni maknanya riwayat yang maknanya ada beberapa kita katakan perawi yang digugurkan dalam sanad tersebut. Tapi mu'allaq Imam Al-Bukhari, kalau Imam Al-Bukhari tak tambih apa-apa, tak bagi apa-apa perhatian, tak bagi apa-apa penjelasan, maka riwayatnya adalah sahih. Dipanggil hukum hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari. Maknanya kalau hadis itu tergantung sanadnya, mu'allaqat disebut mu'allaqat dalam apa mustalah hadis, ilmu mustalah hadis. Maknanya kalau dalam Sahih Al-Bukhari dia ada fungsi-fungsi dia. So Imam Al-Bukhari dia tak bermaksud nak melemahkan hadis tersebut dengan dibawakan hadis mu'allaqat. Baik. Jadi riwayat itu sahih daripada Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala. Baik. Kemudian Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, beliau menukilkan daripada sekumpulan ulama, kemudian beliau mengulas tentang syarat kalimah tauhid ini. Kata Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, inna kalimat at-tauhid sababun muqtadin lidukhulil jannati walin najati minan nar, lakin lahu syurutun. Sesungguhnya kalimah tauhid adalah sebab yang akan membawa seseorang untuk masuk ke dalam syurga dan selamat daripada api neraka. Maknanya selamat daripada kekal dalam neraka. Lakin lahu syurut, akan tetapi dia ada syarat-syarat. Iaitu Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala sebutkan dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Baik, kemudian kalau kita lihat tansis, yakni nas yang menetapkan tentang kalimah tauhid ni adalah kalimah tauhid ni la ilaha illallah ni ada syarat-syaratnya ini, adalah sesuatu yang telah tersebar meluas dalam kalangan ahli sunnah. Dalam kalangan ulama ahli sunnah ni sesuatu yang dah tersebar luas, dah masyhur, dan kita tak boleh nak nafikan. Bahkan Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan At-Tamimi rahimahullah nukilkan ijma' tadi. Maknanya tak ada siapa yang boleh pertikaikan. Dia kata mana pula datang kalimah tauhid ni. So macam contoh orang yang mungkin dia ialah bila dia terlampau benci sangat orang yang bawa tauhid ni, akhir sekali semua yang kebenaran yang datang daripada orang yang dia benci, dia tolak. Itu yang kita paling takut sekali, kan? Yang paling kita takut. Sebab itu kalau kita tengok perhatian kepada kalimah tauhid ni dari sudut syarat-syarat dan sebagainya, tidak ada yang memberi perhatian yang khusus kepada ulama ahli sunnah, ulama dalam kalangan ahli tauhid. Kalau kita tengok orang-orang yang dalam kalangan ahli sufi dan sebagainya, tak ambil peduli bab syarat kalimah tauhid, tak ada. Yang penting la ilaha illallah 1000 kali masuk syurga. Betul tak? Yang penting ucaplah la ilaha illallah, okey, buatlah apa yang kamu suka, tak kira. Yang penting la ilaha illallah. Dia jadikan la ilaha illallah tu semata-mata wirid, terzikir semata-mata. 1000 kali, kemudian geleng kepala dan sebagainya. Ada yang hentak kat sini, naik balik kat ni. Ada dia ada buku dulu kan, anda dah baca dulu buku Tarikat Naqsyabandi. Dia ada satu Tarikat Naqsyabandi ni, dia ada cara dia. La ilaha illallah. Macam tu. Dia ada dia punya gerakan dia. Dia ada gerakan dia kan. Nak ucap la ilaha illallah, nampak macam menarik hebat ni, tak ada dia. Mana ada kan? Kalau datang mengaji dekat sini, mana ada macam tu kan? La ilaha illallah kita sebut macam tu, yang mana ada geleng-geleng kepala. Tapi dia orang ada geleng-geleng kepala tu, hebatlah bagi orang yang terpedaya kan. Allah musta'an. Kita pun kalau lah tak kerana Allah Ta'ala beri petunjuk kepada kita, mungkin kita pun terikut kan. Tapi memang masih ada lah. Contoh macam ajaran dulu, ajaran apa? Hakikat insan kan, ataupun apa tahu dia ajaran apa dia Ahmad Al-Laksamana kalau tak salah.
Ahmad Lawan Soalan tak salah yang Syekh Prof Dr. apa dia Syekh apa dia seorang ulama kita yang membantah golongan ini, golongan apa dia kita kata hakikat apa dia ajaran makrifat ajaran makrifat dan sebagainya ni batiniah lah. Prof Dr. Abdul Fattah Harun bantah dalam kitab-kitab beliau. Memang ada satu tu ana baru ni ana tengah pack buku kitab-kitab kita, kata jumpa kitab-kitab tu kita baca, ana dah masuk dalam beg, dah nak bawa, nak tunjuk satu tafsiran kalimah tauhid ni yang salah satu daripada ajaran batiniah ni mereka buat rajah tau la ilaha illallah ni. Nanti kita tunjuk nanti la ilaha illallah kan dibuat macam tu, dipanggil Trinity. Syekh Abdul Fattah Harun bantah. So dia kata okey, la ilaha illallah ni dia adalah tafsiran dia. So dia buat untuk ini kan, ni la ilaha illallah. Apa tafsiran dia? Tak tahu, ataupun tak bersamaan dengan apa yang kita dah tafsirkan menurut pemahaman salafus salih. Memanglah nampak memang cantik lah dibuat rajah tu kan. Kemudian ada gambar orang lah apa semua, cara teknik-teknik zikir itu yang dibuat tu macam tu. Sebab dia ada i'tiqad pada kalimah tauhid tu. Itu kita kata contoh penyelewengan. Jadi itu perhatian yang diberikan oleh ajaran-ajaran sesat. Mereka menyelewengkan makna la ilaha illallah. Ada juga kalau kita pernah tengok macam-macam lah yang pelik-pelik ni. Pernah salah seorang sahabat kita pernah ceritakan dia pernah amalkan waktu dia sebelum dikenal sunnah kan. Dia sebelum kena tauhid dengan sunnah ni, dia kata dia ajarkan satu zikir yang sebut la ilaha illallah. Kemudian dia kena dia kena bayangkan kalimah tauhid tu la ilaha illallah tu, dan dia akan akhir sekali dia akan dapat untuk jadi kebal dan sebagainya, atau untuk jadi halimunan kan. Dan dia kata kalau dia baca tu memang dia kata jadi dia kata amalkan nampak cahaya keluar daripada la ilaha illallah tu kononnya. Ya kita kata benda-benda itu daripada syaitan, daripada yalah, kerana setiap dalam kalangan kita ni ada syaitan, ada qarin dalam kalangan syaitan ya. Bila kita menyeleweng, memang Allah Ta'ala bagi syaitan tu datang mendampingi kita. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Allah Ta'ala kata siapa yang berpaling, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Maknanya siapa yang berpaling daripada peringatan Allah Ar-Rahman, maka Allah Ta'ala kata nuqayyid lahu syaitan. Maknanya Allah akan biarkan baginya syaitan, fahuwa lahu qarin, dan syaitan itu akan jadi pendamping dia, akan mendampingi dia, akan menyesatkan dia. Kita semua ada syaitan. Dalilnya Nabi SAW sebut dekat Aisyah, syaitanuki atau syaitanuka atau syaitani, adakah ini disebabkan oleh syaitanmu? Kan, maknanya setiap kita ni ada syaitan yang mendampingi kita, ada jin yang syaitan ataupun qarin, disebut juga istilah qarin yang mendampingi. Dan setiap dalam kalangan kita juga ada malaikat yang mendampingi kita. Sebab itu sebenarnya kita bergelut dan kita berperang, berjihad. Bila kita buat kebaikan, maknanya Allah Ta'ala akan datangkan malaikat yang memberikan ilham. Dia ada dua istilah yang dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi SAW sebutkan lammatus syaitan dengan lammatul malak. Lammatus syaitan, dia kata Nabi SAW, dia akan menggalakkan kamu untuk melakukan keburukan, kejahatan. Lammatul malak ditafsirkan oleh Syekh Al-Mubarakfuri rahimahullah dalam Tuhfatul Ahwazi Syarh Jami' At-Tirmizi. Dia tafsirkan lammatul malak, maknanya bisikan malaikat itu ditafsirkan dengan ilham. Syaitan disebut waswas ataupun hasutan, bisikan syaitan. Tapi kalau malaikat kita sebut apa? Ilham. Contoh, bila kita melazimi zikrullah, maknanya kita tidur. Dan satu riwayat yang Imam Ibn Qayyim bawakan dalam kitab Al-Wabilus Sayyib,
Satu riwayat asar menyebutkan tentang, maknanya ketika sebelum kita tidur tu ada malaikat dan syaitan yang sentiasa berebut. Maknanya syaitan dia suruh kita tidur, sebelum tidur tu buat maksiat. Malaikat pula berikan ilham kepada kita untuk buat baik-baik. Sampai ke tidur tau, sampai ke tidur. Maknanya sebelum tidur dan dalam kehidupan seharian kita memang bergelut, maknanya antara malaikat Allah dengan syaitan. Dan Nabi SAW sebut setiap dalam kalangan anak Adam ni ada syaitan. Kita ada syaitan yang mendampingi kita. Tetapi persoalan dia, adakah kita ikut syaitan atau kita ikut Allah Ta'ala, kita ikut perintah Allah Ta'ala, dan kita ikut apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Dan itulah yang malaikat akan bantu, yang akan tolong, yang akan mendatangkan ilham. Itu maksud ilham. Dia bukan wahyu dia tak sama, dia bukan wahyu. Malaikat tak bagi wahyu dah, tapi ilham. So, ilham maknanya mengarahkan kita kepada kebaikan. Kebaikan maknanya syariat yang telah ditetapkan. Dan termasuklah, sebahagian ulama sebutkan, termasuklah sampai kita tidur sekalipun, yakni sampai mimpi. Sebab itu sebahagian ulama mereka sebutkan malaikat yang mendampingi kita dan syaitan yang kita, sampai mereka diperintahkan oleh Allah SWT menguruskan hal ehwal mimpi kita. Mimpi ni dia di alam lain lah. Dia di alam lain. Malaikat rahmat tu malaikat yang cantik tu. Malaikat dia ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amalan kita, dan juga ada malaikat yang memang mendampingi kita. Dipanggil hafazah, yang menjaga kita, hafazah. Dia diberi ilham. Itu dalam riwayat Imam At-Tirmidzi disebut Al-Lammah. Nanti dalam tazkirah nanti kita akan bawa sebut hadis. InsyaAllah kita akan bagi tazkirah nanti base pada hadis tu sebelum kita habis kuliah ini. Baik. Jadi itu contoh-contoh penyelewengan yang kita boleh berikan perhatian tentang kalimah tauhid ini. Baik. Jadi syarat-syarat kalimah tauhid ini maknanya disebutkan ada 7 atau 8. Ada 7 atau 8. Kalau kita tengok daripada mana datangnya syarat-syarat ini, maknanya diperolehi ataupun diambil melalui proses tatabu' wal istiqra'. Proses kita kata analisis, al-istiqra', penelitian, analisis yang mendalam yang mereka keluarkan daripada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Satu lagi tambah yang kita perlu berikan perhatian. Ulama terdahulu apabila ada sahaja masalah yang berkait dengan agama, urusan keduniaan mereka terus akan merujuk Al-Quran. Contohnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Asy-Syafi'i pernah ditanya oleh salah seorang murid. Dia kata, kami wahai Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, kami tahu dah dalil tentang autoriti Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah kami dah jelas nampak dalam Quran dan Sunnah ni memang wa ati'ullah wa ati'ur rasul, banyak ayat-ayat. Tapi di mana ayat yang menunjukkan autoriti ijma'? Kat situ Imam Asy-Syafi'i tak boleh jawab waktu tu. Maksud Imam Asy-Syafi'i tak boleh jawab waktu tu. Dia stop dulu waktu tu. Maknanya dia tak tahu jawab. Dia berhenti dulu. Maknanya dia skip dulu. Kemudian dia balik, dia khatamkan Quran. Dia khatamkan Al-Quran. Satu yang datang orang bincang tu, macam mana Imam Syafi'i khatam Quran? Aku tak boleh pun. Kalau kita baca slow kan. 3 hari, dalam tempoh 3 hari Imam Syafi'i khatam. Baik, yelah pasal kita baca slow. Kita pula itu lagi tambah dengan apa dia, taranum lagi lah, duduk. Kan? Kalau khatam sekalipun tak dapat apa. Dia kata, oh alhamdulillah, sedap, itu je. Tapi tak dapat pemahaman. Tapi ulama terdahulu, ulama salaf terdahulu, contohnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau khatam, baca, dan beliau keluarkan, istimbatkan pemahaman. Dan itulah yang memberi manfaat kepada kita semua hari ini. Jadi ustaz yang datangkan, yang keluarkan dalil atau istimbat daripada autoriti ijma' kan. Sebab yang tanya dia tanya Quran dengan sunnah kan, Quran dengan hadis,
dah jelas sumber-sumber yang disepakati kan dalam ilmu usul fiqh kan, Al-Quran dan Sunnah. Dia kata di mana dalil yang menunjukkan autoriti ijma' kan. Satu Imam Syafi'i tak jawab terus. Dia balik dulu, dia kata tunggu bagi aku tempoh. Tengok, itu juga integriti seorang ahli ilmu. Bukan macam sekarang kan, tanya saja saya boleh jawab. Itu yang kita takut tu. Tanyalah apa, saya boleh jawab. Kita hijau. Last sekali jawab pun kita pun tak tahu apa jawapan dia betul ke tak. Wallahu musta'an. Jadi tak mau macam itulah kan. Tapi itulah kita kata integriti ulama dulu ni memang dahsyatlah kan. Mereka balik rujuk Al-Quran kan. Balik rujuk Al-Quran dulu. Baik, jadi Imam Syafi'i lepas 3 hari kan, baru Imam Syafi'i keluarkan dalil, salah satunya daripada ayat An-Nisa ayat 115 kan. Ayat 115 kalau tak salah, apa dia, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi kama tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Ayat itulah yang Imam Syafi'i maknanya dapat pemahaman, maknanya itu menunjukkan autoriti ijma' kan. Betul, ayat An-Nisa ayat 115 Barang siapa yang menentang Rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya al-huda, petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman, jalan yang selain jalan orang beriman. Jadi kalau kita hidup pada Imam Syafi'i itu, mungkin kita pun tak nampak kan. Mungkin kita pun macam tadilah orang tak nampak kan. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala istikhraj, keluarkan daripada ayat tersebut, daripada hasil tadabbur, ta'ammul, pemerhatian, pemahaman, tafsir yang utama. Maknanya beliau dapat daripada situ sabilil mu'minin, kat situ bermaksud ijma' kan. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Maknanya ancaman bagi orang yang menentang Rasul setelah jelas petunjuk dan mengikuti jalan bukan selain daripada jalan orang beriman. Orang beriman di situ merujuk kepada utama sekali para sahabat Nabi, kemudian tabi'in, atba'ut tabi'in, dan orang yang ikut jalan-jalan mereka, ikut jalan mereka. Yang mana ijma' yang muktabar. Ijma' yang muktabar. Ijma' yang muktabar adalah ijma' sahabat, ijma' tabi'in, atba'ut tabi'in, bukan ijma' masjid kita. Masjid kampung kita ke, bukan. Contoh kan, orang selalu kata ni dah ni apa, amalan ini diijma'kan oleh ahli qaryah masjid kami. Itu tak muktabar. Dia kata ini amalan selawat perdana ini telah diijma'kan oleh masjid-masjid di seluruh Malaysia kan. Itu kalau diijma'kan oleh masjid-masjid seluruh Malaysia pun dia tak boleh jadi muktabar bila dia menyelisihi ijma' yang muktabar. So kita kena perhatikan mana. Yalah kan, sebahagian orang dia akan bagi alasan ni mesyuarat, ahli mesyuarat JKK kampung telah ijma' amalan tu boleh. Baik, sejak bila ahli JKK kampung ataupun masjid kampung tu mereka setaraf sahabat Nabi, tabi'in, atba'ut tabi'in, mereka itu kadang-kadang jawatan pun kita kata kadang-kadang tu dapat melalui lantikan politik saja, tidak ada keahlian, tidak ada kita kata keahlian yang membolehkan mereka mengeluarkan pandangan. Hatta kata sebahagian ulama, raja dan sultan pun tak boleh ubah hukum syariat, tak boleh tetapkan hukum syariat tanpa berlandaskan Quran, Sunnah dan ijma'. Even raja, sultan pun tak ada kuasa untuk apa? Menetapkan hukum syariat yang baru atau mengubah hukum syariat halal dan haram dan sebagainya, tak boleh. Sultan, raja yang paling tinggi, ulama sama kan. Jadi tak boleh. Jadi tiba-tiba kamu kata JKK kampung apa dia, ahli qaryah masjid kamu pun boleh menetapkan ijma' amalan-amalan tertentu ni, dia kata dah ijma' menurut amalan setempat, tak boleh pakai. So ijma' yang muktabar adalah ijma' sahabat, ijma' tabi'in, atba'ut tabi'in, dalam kalangan mereka yang mengikuti jalan sabilul mukminin tu, itu yang sahih. Baik, itu contoh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maknanya kita nak bagi tahu keterkaitan, ta'alluq, maknanya ulama terdahulu dengan Quran kan. Mereka bukan pergi tunjuk muka, saya lah Imam Syafi'i,
apa dia angkatlah saya, tolong bukakan di makanan dia ke apa ke, tolong buka sandal dia ke, itulah. Ulama dulu bukan macam tu. So mereka membawa manusia berkait, maknanya mengikat manusia dengan dalil Quran dan Sunnah. Mereka ajak manusia untuk faham Al-Quran, untuk tadabbur Al-Quran, untuk memahami tafsir Al-Quran, untuk mendapatkan petunjuk daripada kitab yang Allah Ta'ala kata hudan lil muttaqin, maknanya kitab yang mempunyai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu yang kita perlu tambah di sini. Baik. Jadi disebutkan oleh sebahagian ulama, maknanya syarat-syarat ini diperolehi melalui istiqra' wa tatabu'. Tatabu' wal istiqra', proses analisis. So dia bukan daripada seorang ulama, tapi daripada ramai. Daripada ramai. Maknanya mereka tatabu', mereka analisis, mereka proses maklumat tersebut dan mereka mendapatkan kesimpulan, maknanya syarat kalimah tauhid itu ada 7 atau 8. Dia ada 2 pendapat dekat sini. Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan dalam kitabnya Fathul Majid dan Qurratu Uyunil Muwahhidin, beliau menyebutkan ada 7. Ada 7. Nanti kita akan nampak kenapa yang 8 tu dia sebenarnya termasuk dalam 7. Tapi kat sini kita sebutkan 8 sebab kita nak mudahkan pemahaman, atau kita nak memudahkan pemahaman kita, maka kita sebut 8, tak ada masalah. Tapi yang masyhur sebenarnya 7. Yang masyhur sebenarnya 7. Sebab itu kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah taala, dia kata hasru syuruti la ilaha illallah fi 7. Maknanya syarat la ilaha illallah ni terbatas pada 7. Al-ilmu hiya al-ilmu wal yaqin wal qabul wal inqiyad wal sidq wal ikhlas wal mahabbah. So ada yang 7 tu. Baik. Kemudian daripada 7 itu, sebahagian ahli ilmu mereka beriktimad, mereka menjadikan 7 syarat itu yang mereka iktimadkan, yang mereka muktamadkan dalam tulisan-tulisan dan kitab-kitab mereka, syarahan-syarahan kitab tauhid, musannafat, seperti kitab dalam kitab Ma'arijul Qabul, Ad-Durar As-Saniyah, Hasyiah Kitab Tauhid, Ad-Durun Nadi, Al-Kawashif Al-Jaliyah, dan seangkatan dengannya. Baik. Kemudian bagaimana datang pula 8 ni? Bagaimana datang 8 ni? Baik. Nazam yang kita tuliskan di hadapan ni adalah nazam yang asalnya disebutkan oleh ahli tahqiq, la yu'rafu qailuhu, tidak diketahui siapa yang ucapkan. Tidak diketahui asal nazam ni. Ini kan, yakni ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka mahabbatin wa qiyadin wal qabul laha wa zida thaminuha al kufran minka bima siwa al ilahi min al andadi qad uliha. Asalnya la yu'rafu qailuhu, tak diketahui siapa penyebut dia. Siapa yang pertama sekali sebut tu. Maksudnya penyebut ni ramai sebenarnya. Yang datang kemudian yang sebut, yang nukil nazam ni ramai, tetapi tak diketahui siapa exactly yang sebut. Dia kalau dalam syair dipanggil syair tayyar kalau tak salah. Dia ada istilah dia. Kalau syair pun, syair tu tak diketahui siapa penyebut dia, dia ada satu istilah dia. Tapi syair tu masyhur. Tak diketahui. Baik, dia macam ni lah, tak diketahui penyebut dia, dia macam ni. Siapa? Kita kata, kalau makna yang terkandung dalam sebutan ataupun nazam yang kita sebut, maknanya menepati kebenaran, sahih, menepati kebenaran, maka tidak mudarat apa yang disebutkan itu, walaupun kita tak tahu siapa yang sebutnya. Sebab sekarang ni, point dia, nazam ni dinukilkan oleh ulama-ulama ahli tauhid. Maknanya mereka tulis, mereka nukilkan, mereka tuliskan, mereka sebarkan dan mereka sebarkan. Dan mereka bahkan mereka perintahkan anak-anak mereka untuk hafal. Bukan kata sebarkan saja, hafal. Sebab apa? Sebab dia menghimpunkan 7 syarat atau 8 syarat kalimah tauhid. Maknanya menghimpunkan kebaikan. Sebab itu kita katakan tak diketahui siapa penuturnya yang sebenar,
dia kalau benda tu melibatkan hukum hakam syariat. Contoh perkataan kita tak tahu, majhul, kan? Tapi kita tak tahu apa maksud dia, ataupun maksud dia boleh bawa kepada kebatilan, itu boleh bagi mudarat. Kat situ penting kita kena maknanya kita kena tahulah maknanya penentunya itu majhul, tak diketahui, maka kita tolak riwayat dia. Contoh kan, itu dalam hadis agak strict. Tapi kalau perkara yang melibatkan kita kata ilmu-ilmu syariat yang lain, hatta ilmu akidah sekalipun, kalau penutur itu tak diketahui, tetapi makna perkataan yang dituturkan itu menepati Quran dan Sunnah, menepati Quran dan Sunnah, maka ianya diterima walaupun tidak diketahui penutur. Tidak diketahui penutur. Itu kita kena faham. Kita kena faham. Baik. Dan boleh jadi kita kena faham juga ulama terdahulu dia ada istilah dipanggil, macam Imam Asy-Syafi'i pun sebenarnya dia masuk dalam kategori ulama yang sama. Mereka tak suka, ataupun mereka mereka tak suka kalau mereka sampaikan ilmu, orang sandarkan ilmu tu kepada mereka. Dia tak sama macam zaman sekarang. Zaman sekarang siap saman lagi, betul tak? Ini harta intelek, hak saya yang tulis. Padahal dinukilkan tu daripada kitab ulama juga. Betul tak? Sekarang ni jangan main-main boleh siap saman-saman lagi. Naik mahkamah, ini hak saya, hak milik saya. Tapi ulama dulu tak ada macam tu. Bahkan mereka berusaha untuk tak dikenali. Mereka sebarkan ilmu tu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala antara ulama yang Allah ta'ala jadikan keberkatan ilmu dia disebabkan dia sebenarnya dia tak suka orang nisbahkan kepada Asy-Syafi'i. Maknanya dia sebarkan ilmu, orang tak suka, dia tak suka kalau dia orang nisbahkan kepada dia. Kaitkan dia dengan ilmu yang dia sampaikan. Itu ada dalam riwayat daripada Imam Syafi'i, dalam Ibnu Hajar sebut dalam Tawali At-Ta'sis, nukilan daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Memang Imam Syafi'i dia kata, aku suka kalau aku sampaikan ilmu dan orang tidak menyandarkan ilmu itu kepada aku dan tak memuji aku. Dan sebab itu Imam Syafi'i ilmu dia berkat. Beza sekarang kan, sekarang kau boleh tak letak saya sebelah kat bawah tu, tak nama penuh, tak ini gini, tak gambar sikit gini. Orang zaman sekarang Title zaman sekarang dia adalah, kita taklah kata salah kan, sepatut kita taklah kata dia adalah maksud tujuan dia, tapi berbeza lah. Zaman sekarang ni kan berbeza. Dia ada tujuan dia tertentu dan sebagainya, adalah dia punya kita tak nafikan benda tu ada kepentingannya, tapi bezalah dengan ulama-ulama dulu. Maknanya itu antara Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Contoh macam dia tak mau, maknanya dia sampaikan ilmu, kalau orang amalkan ilmu tu walaupun orang tak tahu siapa yang sampaikan, dia tak hairan ataupun dia tak ambil kisah kan, orang tak kredit kat dia, tak apa, tak ada masalah, yang penting aku sampaikan ilmu. Itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, Allah jadikan keberkatan pada ilmunya. Maknanya jadi kebanyakan kalau kita tengok perkataan-perkataan yang dinukilkan ini kan, ada yang diketahui penuturnya, ada yang orang yang second, third, fourth, yang keempat tu yang dapat nama. Betul tak? Tapi yang ni, nazam ni tak diketahui, la yu'rafu qailuhu, tak diketahui siapa. Tetapi sebab apa? Sebab yang penukil yang kedua, ketiga, keempat pun dia tak bagi tahu. Faham tak? Anda nampak di sini apa faedah dia? Faedah dia nak bagi tahu bahawasanya itulah tuntutan kalimah tauhid. Kemuncak ikhlas. Kemuncak ikhlas. Ya, dia bagi tahu, kemudian yang penukil yang kedua pun tak sandarkan kepada dia. Dia kata ini qail. Ada berkata, orang ini berkata, orang ini berkata. Yang penukil yang keempat pun orang ini berkata. Dan itu juga menunjuk keikhlasan dan menunjukkan integriti. Betul tak? Boleh saja orang yang keempat dapat, dia nak nama berkata, saya berkata. Betul tak? Boleh saja dapatkan orang yang ke berapa ribu, berapa ratus ribu. Contoh Ana,
Ni berapa ratus ribu tak tahulah, juta-juta dah apa. Berkata Muhammad Fashan. Boleh ke? Betul tak? Nak tipu kan? Nak dapat nama. Nazam ni sedap kot, cantik kot. Lepas ni daftar harta intelek, hak intelek pula. Oh lagi lah. Nampak? Tapi tak, kita amanah ilmu. Bila kita nukilkan, maknanya ini perkataan ulama-ulama sebut la yu'rafu qailuhu, tak diketahui siapa penuntut. Tak diketahui siapa penuntutnya. Tetapi maknanya sahih. Maknanya menepati kebenaran. So di situ kita kata adalah menunjukkan keikhlasan penuntut, dan kita tahu maksud sebab ulama ahli tauhid ni dia dididik macam tu. Dia didik dengan maknanya dia tidak mahukan kita kata syuhrah, populariti dan sebagainya. Jadi dia merendah diri. Dia merendah diri, dia tawadhu. Dan dia sampaikan ilmu ini. Dia tak ada pula hak milik saya kan. Macam tu. Saya tak halalkan kalau macam tu kan. Orang zaman sekarang tak halal ilmu dan sebagainya. Tak betul. Kerana ilmu itu bukan hak milik kita. Ilmu itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita hanya menyampaikan. Kita hanya menyampaikan. Baik. Jadi dalam nazam ini, kalau kita tengok dalam nazam ini, antara yang sebutkan nazam ini adalah Syekh Abdul Aziz As-Salman dalam kitabnya Al-Kawashif Al-Jaliyah. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dalam Majmu' Al-Fatawa, juga Syekh Ibnu Qasim dalam Hasyiah Kitab At-Tauhid. Baik. Dan begitu juga Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan, dia letakkan nazam ini ada 8 kan, ada 8 syarat ni dalam kitab yang Qurratu Uyun Al-Muwahhidin, dengan tambahan al-kufru bima yu'badu min dunillah, yakni berlepas diri daripada selain Allah itu. Baik, jadi ala kulli hal nazam ini memang dinukilkan tanpa diketahui penuturnya, atau kita tak tahu penuturnya itu mungkin kita kata mungkin dia adalah ilham yang Allah Ta'ala berikan kepada penutur tersebut. Tetapi yang confirmnya, orang pertama yang buat nazam ni dia dapat pahala berterusan. Itu confirm. Walaupun dia tak dikenali, walaupun dia di belakang tabir. Sebab tu kalau kita bincang tentang medan dakwah, lapangan dakwah ni, kita kena bagi tahu juga dekat golongan syabab, pemuda-pemuda ni, dakwah ni tak semestinya kita kena semua nak terkehadapan. Semua nak, maknanya nak terkehadapan, semua nak kita kata tasaddur. Baik, kerana kita kena faham ada peranan-peranan di belakang tabir itu juga sangat penting. Itu yang penting. Maknanya tak semestinya semua kena terkehadapan. Betul tak? Tak semestinya, maksudnya tak semua kena duduk bersyarah, berceramah. Maknanya ada masing-masing mengikut kemampuan masing-masing. Sebab tu Anda selalu ingatkan ada sebahagian pemuda-pemuda kita ni, mereka kata, bila mereka mengadu kan, kenapa ustaz tu tak macam ni, kenapa ustaz tu tak ini, padahal dia ada ilmu gini, kenapa dia tak banyak kuliah dia, kenapa dia tak selalu ada ceramah, selalu kuliah ataupun begini, kenapa tak dijemput gini, kenapa tak pergi masjid ni sekian-sekian. Anda kata uskut, Anda kata diam. Maknanya sabar. Maknanya dakwah bukan macam tu. Dakwah bukan semua orang kena menunjuk. Betul tak? Dan maknanya kita katakan ada peranan masing-masing. Sebab ada, ya kita tahu ada wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap orang yang alim itu, orang yang ada ilmu tu, ada orang yang lebih atas. Macam ada seorang senior kami yang memang dia orang cakap dekat dia, kenapa tak dia banyak ilmu, dia dah sampai tahap yang tertinggi, dia ditawarkan untuk mengajar di Masjid Nabawi, tapi dia tolak. Tapi dia merendah diri, dia maknanya dia boleh saja untuk berceramah dan sebagainya, untuk menonjolkan diri dia, tapi dia pilih untuk merendah diri, dia pilih untuk di belakang, dia bekerja di belakang tabir. Begitu juga macam contoh ahli-ahli akademik, pensyarah, profesor kan, yang dalam kalangan ahli ilmu, ulama sunnah, di kalangan asatizah dan sebagainya, mereka mengambil pendekatan untuk mereka tak menonjolkan diri, tapi melalui penulisan dan sebagainya. Itu juga kita kena hargai, dan kita kena, maknanya kita kena respect lah pilihan dia. Kita tak boleh kata dia tak berdakwah, tak ada kerja, tak menunjukkan diri. Kadang-kadang ada orang yang dia berpenggilan semua kalau dakwah saja mesti kena menunjukkan diri kan? Tak semestinya.
kan, tak sini. Hatta di zaman sekarang ni, walaupun kita kata lagi lagi banyak medium-medium yang boleh digunakan tanpa perlu menunjukkan diri pun sebenarnya. Tanpa perlu, maknanya ialah kita kata nakkan populariti. Kan, maknanya kita tak nafikan ada pendakwah yang Allah Ta'ala tuliskan baginya syuhrah. Allah bagi dia populariti sebagai satu bentuk ujian untuk dia, dan juga nikmat. Maknanya kebaikan itu disampaikan, maknanya kebaikan itu dapat disebarkan. Jadi orang yang tak popular, dia tak boleh blame pula orang yang popular tadi. Orang yang dah jadi popular, dia tak boleh pula kata kamu kena jadi popular macam aku. Tak boleh juga. Kebanyakan orang yang dah popular ni, dia akan menyesal. Sebab dia terlampau popular, kemudian dia nak balik jadi tak popular. Jadi orang yang tak popular ni, lebih baik dia tak jadi popular lagi. Kalau jadi popular lagi, banyak ujian dia, syuhrah. Sebab itu sebahagian salaf mereka mencela hubbus syuhrah. Syuhrah itu, populariti itu tak tercela secara kita kata sendirinya, tetapi mencintai populariti, hubbus syuhrah, nakkan populariti, itulah yang dicela. Sebab itu populariti itu tak salah, sebab orang yang gunakan populariti dia untuk ajak kepada kebaikan. Dan kalangan pendakwah-pendakwah yang kita kenal, mereka menggunakan populariti yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka itu untuk menyebarkan sunnah, untuk menyebarkan tauhid. Kita syukur, kita bersyukur. Mungkin Allah Ta'ala tak bagi dekat kita, kita kata ada sebab, ada hikmah. Tapi kita nak paksa semua orang jadi macam individu sekian dapat populariti, gain the popularity dan sebagainya, itu salah. Itu tak betul, sebab dia tak kita kata tak ada hikmah dekat situ. Baik, itu faedah yang kita boleh dapat daripada nazam yang kita sebutkan ini. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka mahabbatin wa inqiyadin wal qabul laha wa zida thaminuha al kufran minka bima siwa al ilahi min al andadi qad uliha. Ilmu, yakni syarat yang pertama ilmu. Kalimah tauhid itu ilmu, ilmun yaqinun, wa ikhlasun yang ketiga, wa sidquka, yakni kebenaranmu, mahabbatin, kecintaan, wa inqiyadin, maknanya al-istislam, maknanya menyerah, penyerahan, wal qabul, penerimaan, laha, yakni bagi kalimah tauhid, wa zida thaminuha al-kufran minka bima, dan ditambah pada yang ke-8-nya. Saya tidak sebut wa zida thaminuha, ditambah pada ke-8-nya, al-kufranu minka bima siwal ilahi minal andadi qad uliha, yakni engkau mengkufuri, yakni berlepas diri, membenci, berlepas diri daripadamu, minka, yakni kufran, minka maknanya apa yang kamu perlu berlepas diri, bima siwal ilah, terhadap apa yang selain ilah, selain sembahan, minal andadi, daripada sekutu-sekutu, qad uliha, yang telah dituhankan atau yang disembah. Qad uliha, qad uliha, itu maksud dia. Baik. Jadi kalau kita tengok kenapa syarat ini ada yang kata 7, ada yang kata 8. Yang 8 tu sebenarnya mereka tak masukkan dalam syarat. Sebab apa? Kita bincang sebelum ni. Apa yang ke-8? Ke-8 di sini wal kufranu ataupun al-kufranu minka bima siwa al-ilah min al-asya'i qad uliha. Wal kufran, ini kita dah sebutkan ayat dalam surah Al-Baqarah, ayat berapa? Selalu salah tu nombor dia tu. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwati al-wuthqa la fisama laha. Baik, 28. Ada lemah sikit nombor ni. Baik. Jadi maknanya apa? Kita bincangkan sebelum ni tentang rukun la ilaha illallah, betul tak? Maknanya rukun la ilaha illallah ada berapa? Tak banyak, ada 2 sahaja. Yakni la pada kalimah la dengan illallah. La ilaha menafikan sembahan selain Allah. So kat situ sebenarnya dah ada syarat yang ke-8. Dia syarat ke-8 tu sebenarnya dia adalah rukun kalimah tauhid. Sebab itu kenapa sebahagian ulama dia kata tak perlu tambah 8. Sebab yang 8 tu dah ada dalam rukun.
Kan kita bincang rukun kan. Rukun kalimah tauhid ada dua je. Nafi dengan isbat. Nafi sembahan selain Allah, dan isbatkan sembahan hanya Allah Ta'ala. Isbatkan Allah Ta'ala sahaja ilahul ma'bud bihaqqin, ilahul haqq. Yani la ilaha illallah, la ma'buda haqq illallah, atau la ma'buda bihaqqin illallah. Kita tetapkan Allah Ta'ala sahaja yang kita sembah. Dan maknanya la tu, penafian tu ada dah makna ni. Kufranu bima minka bima siwa ilah min al-asya'i min al-andadi qad uliha. Dah ada dah. Maknanya dah ada dah kat situ maknanya. Kat situ tulis tu al-asya' dalam sebahagian lafaz, dalam sebahagian riwayat ataupun dalam sebahagian nukilan ulama yang disebutkan minal andadi. Dia sebab apa boleh jadi asya' dengan andad? Dia boleh jadi juga disebabkan khat, tulisan. Dia orang baca daripada manuskrip tu. So dia orang baca ada yang khat yang dinasakh, yang ditulis, yang disalin, ada yang dia orang baca dari al-asya', ada yang baca dari al-andad. Sebab ada mungkin khat, tulisan-tulisan tu mungkin tak jelas kan. Tak jelas, tapi tengok Allah Ta'ala jaga. Kalau bahasa Arab ni dia special sikit. Kalau salah, kalau tulisan-tulisan tu salah, kalau benda yang betul, dia still takkan lari daripada makna dia. Itu antara mukjizat bahasa Arab. Minal asya' dengan minal andad sama tak? Lebih kurang sama. Al-asya' maknanya apa? Segala sesuatu, perkara-perkara. Al-asya' jamak kepada syai'. Al-andad jamak kepada niddun, sekutu. Sekutu. Jadi itu yang anda tulis tadi dengan apa yang anda cakap tadi beza. Sebab apa? Sebab ada perbezaan lafaz kan? Kita dah sebut tadi nazam ini asalnya syair kan. Nazam ini tak diketahui siapa penuntunnya, kemudian dicatat, disebarkan, ditulis, disalin, kemudian ada mungkin tulisan-tulisan tu yang tak jelas, kemudian dibaca dengan dua bacaan, ataupun memang ada naskhah ataupun manuskrip yang dibaca berbeza. Maknanya tulisan itu berbeza. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Jadi kalau kita tengok yang pertama tu ilmu, itu dalilnya dalam surah Az-Zukhruf ayat 86 dan juga surah Muhammad. Baik, apa maksud ilmu dekat sini? Ilmu maknanya menafikan kejahilan. Al-ilmu al-munafi lil-jahli. Sebab itu dalam sebahagian nazam yang diungkapkan lagi tentang menjelaskan tentang makna ilmu di sini, mereka kata fa awwaluha al-ilmu al-munafi li dhiddihi min al-jahli. Makna ilmu yang menafikan lawannya. Maknanya lawan bagi ilmu jahil. So kita sebutlah yang biasa kita faham, maknanya kalau kita ucapkan la ilaha illallah, kita mesti kena ada ilmu tentang makna la ilaha illallah tu. Sebab Allah Ta'ala juga sebut dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, jadi Allah kata maka ketahuilah. Maknanya dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maksudnya tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Maknanya kita mesti kena tahu dengan ilmu. Itu kepentingan ilmu. Ilmu kita nak tahu tentang la ilaha illallah, makna la ilaha illallah. Baik, lawannya adalah jahil. Jahil kita tak tahulah maknanya apa la ilaha illallah, saya tak tahu. Apa yang kamu tahu? Nenek moyang saya cakap la ilaha illallah, meratib la ilaha illallah, tahlil 100,000 kali sekian. Itu je saya tahu. Kan? Kita tak nak macam tu kan. Baik. Jadi ilmu ni maknanya di sini adalah apa yang Allah Ta'ala perintahkan kita untuk mengetahui tentang hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu hak peribadatan. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Jarir Al-Tabari rahimahullah ta'ala dalam mentafsirkan ayat dalam surah Muhammad ayat 19. Dan itu anda letak ayat surah Az-Zukhruf ayat 86. Itu antara dalilnya. Sedalil banyak lah, dalil banyak. So kita boleh buka mana-mana ayat yang ada kaitan dengan syarat yang pertama, ilmu. Macam mana kita nak faham maknanya ilmu yang dituntut ataupun yang diperintahkan untuk kita pelajari, untuk kita hayati? Sudah tentulah kita perlu faham melalui apa yang telah dijelaskan oleh para ulama, iaitu ilmu berkenaan dengan kalimah tauhid itu sendiri.
Memang exactly kalimah tauhid tu rukun dia, makna dia dari sudut i'rab dia, la ilaha illallah tu kan, dari sudut i'rab dia, dari sudut susunan perkataan dia, kemudian dari sudut maknanya, syarat-syaratnya, rukunnya, itu first yang kita perlu tahu. Sebab apa? Kalau kita tak tahu yang tu, kita pergi letak benda yang lain, datang main ajaran-ajaran sesat bawa dia. Dah, saya bawa la ilaha illallah, saya bawa kunci syurga juga. Tapi kunci syurga dia jadi trinity. Dia bawa macam ni tafsiran dia. Macam ni. Dibuat 3 tu, kemudian dia ada tafsiran-tafsiran dia yang menyeleweng. So sebab itu penting, maknanya kerana bila kita dah bawa kalimah tauhid ni, kita bawa kepada masyarakat untuk faham rukun dia, syarat-syarat dia, sebenarnya kita telah menutup pintu-pintu kesesatan atau pintu-pintu ajaran sesat yang banyak. Betul tak? Sebab ajaran sesat dia akan bawa, dia takkan dia bawa saya ajaran sesat, tak. Kan? Saya penyembah syaitan, tak. Dia akan bersalut dengan kebenaran, dan dia akan bawa kalimah tauhid. Dia akan bawa, saya Islam, dia kata, saya ucap la ilaha illallah, tengok buku saya tulis la ilaha illallah banyak. Tapi dia tulis dengan buat rajah-rajah yang pelik-pelik, yang tafsirannya adalah tafsiran yang berbeza dengan tafsiran yang benar. Itu yang kita, maknanya inilah antara cara untuk kita nak lawan ajaran sesat, kan? Maknanya yang kita tak boleh anggap benda tu mungkin dah tak ada dan sebagainya. Baru-baru ni kat Terengganu ada balik ajaran Raja Jin dekat Dungun kot. Dia sama juga, passion dia macam Ayah Pin juga. Dia suka buat replika. Tapi kali ni dia buat kat surau kot. Dia cat kuning, orang lalu pun takut masuk dalam berita kat sana. Raja Jin pula, ajaran Raja Jin masih lagi ada pula. Maknanya kan apa? Kenapa? Maknanya kat situ pejabat-pejabat agama pun kena muhasabah, kan? Maknanya apa peranan mereka? Takkan semata-mata kita setiap tahun kita nak biarkan ajaran sesat ni, ajaran baru datang. Padahal ajaran tu sama je macam Ayah Pin, sama je. Kan? Dia obses pada benda-benda macam tu, kan? So dia dakwa dia Raja Jin dan sebagainya pula. Kan? Sebelum ni kerajaan langit, kan? Kerajaan langit yang buat teko apa semua tu, kan? Sampai tahap sampai tahap Terengganu tak tahulah asalnya zaman tu kot, sampai tahap ni mereka terpaksa buat taman-taman Islam, kan? Taman-taman Islam, kan? Untuk counter, untuk maknanya seakan-akan macam nak bagi macam bagi alternatif. Sebab orang kat situ mungkin obses sangat dengan benda-benda bangunan-bangunan yang cantik-cantik mungkin. Jadi dia pun buat kerajaan Terengganu waktu tu, kan? Waktu tu lah. Mungkin buat itu, mungkin idea dia orang lah untuk kononnya nak bagi tahu ni sebenarnya untuk alternatif untuk supaya orang tak percaya Ayah Pin. Sebab Ayah Pin dia buat teko besar. Jadi kita counter dia buat taman-taman Islam. Tengok Baitul Maqdis punya Qabbatus Sahra, Dome of Rock pun ada dekat Terengganu. Masjid ni, Masjidil Haram pun ada dekat Terengganu. Tapi yang sedihnya waktu anda pergi dah tak cantik. Dah tak cantik, kan? Dia pergi dah tak cantik dah. Dia punya maintenance tu, kan? Allah musta'an. Itu tak jaga, kan? Kita kan sekali macam tak cantik pun, kan? Allah musta'an. Jangan kita kata ajaran Ayah Pin tu buat lagi cantik pula lagi, kan? Allah musta'an. Tapi itu contoh lah, itu contoh. Baik, jadi ilmu ini maknanya dalil-dalil dia sangat banyak lah. Contohnya dalam surah Hud ayat 14, surah Muhammad ayat 19. Dalam surah Hud ayat 14, fa'lamu annama unzila bi'ilmillahi wa an la ilaha illahu. Kata Imam Al-Baghawi, fa'lamu an la ilaha illallah atau la ilaha illahu. Maknanya ketahuilah dengan ilmu, maksudnya yang ilah yang berhak disembah melainkan Allah. So nampak macam mana syarat tu ulama istinbat daripada ayat Quran. Fa'lam, maknanya fa'lamu, maknanya Allah Ta'ala perintahkan kita untuk mengetahui dengan ilmu. So itu pentingnya ilmu. Ini yang first yang kita kena tekankan tentang kalimah tauhid, mesti kena ada ilmu. Ilmu pula macam mana? Ilmu yang maknanya yang sahih, ilmu yang sandarannya, sumbernya adalah daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Bukan lagi dia katanya ilmu juga. Dia katanya ilmu juga ni yang Trinity ni, dia kata ilmu juga. So macam mana kita nak explain?
Maknanya kita kata ilmu yang mesti bersumberkan Al-Quran dan Sunnah, mengikut pemahaman salaful ummah, salafus salih. Baik, jadi itu yang pertama. Yang kedua, keyakinan, ikhlas, kebenaran, kecintaan, penerimaan. Yang ke-8, berlepas diri daripada selain Allah. Kita dah sebut tadi yang ke-8 tu sebenarnya sebahagian ulama melihat, tengok perspektif dia orang, dia tengok 8 tu yang sebenarnya dia dah termasuk dalam rukun. So dia berkata tak perlu kita berhajat kepada kita tambah 8. Tapi sebahagian ulama lagi kata tak, kita nak mudahkan anak-anak kita nak faham, murid-murid kita nak faham, penuntut ilmu yang nak faham, yang mereka pemahaman mereka berbeza, jadi kita jadikan yang 8. Nampak? Maksud itu perbezaan dia. Jadi tak salah kalau kita kata 7 syarat la ilaha illallah, 7. Sebab 7 tu mungkin lebih senang kan? 7 kan, sebab 7 ni nombor yang signifikan, nombor yang kita kata mudah ingat. 7 kan, langit dengan bumi, langit, petala langit 7, hari ada 7, dengan hari 7, kemudian apa lagi 7, banyak 7 kan. 7 ni maknanya antara nombor yang mudah dan signifikan, maknanya dia ada kaitan banyak kan. 7 ni kalau kita tengok ada sebahagian ulama himpunkan fadilat nombor 7 tapi bukan ada ong apa jangan, itu kita percayalah. Sial ke apa sakit, dia tak nak letak nombor 13 ke apa macam sebahagian golongan kan, nombor 3, nombor apa 4 ke kan, dia tak letak nombor 4 ke apa kan. Percaya sial tak, itu bukan prinsip ajaran Islam itu. Tapi nombor 7 tu ada signifikan dia kerana apa dia maknanya, ayat-ayat yang Allah Ta'ala sebutkan tentang langit dan bumi dan sebagainya, itu saja. Dia tak ada lebih lah, dia tak ada mempengaruhi kehidupan kita dan sebagainya kan. Jadi sebagai kalau kita jadikan 7 tu tak ada masalah. Tapi yang penting bila kita explain dekat mungkin anak kita ke, anak saudara kita ke, ataupun cucu kita ke, ataupun murid kita ke, kita explain kan, kalau 7 tu kita bagi kita 7, 8 yang 8 tu kita kena highlightkan pada rukun kan, al-kufran ataupun al-kufru bima yu'badu min siwallah. Kita mengkufuri apa yang disembah selain Allah. Itu yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik, jadi kita tak sempat nak syarah satu-satu 7 atau 8 syarat-syarat ini. Jadi kita tangguh di sini dulu. InsyaAllah minggu depan kita akan masuk pada prinsip yang kedua. Kita janji minggu depan kan, kita minggu ni, tapi anda terlupa yang syarat la ilaha illallah ni memang sangat penting. Baik, naktafi bihadzal qadar. Ada tazkirah 7 minit sekejap je. Naktafi bihadzal qadar. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.